Bila kita berjaya ilmu tasawuf, berzikir seperti kita ini, itulah berlakunya proses tahliyah dan tahliyah berlaku. Sikit demi sikit, sikit demi sikit. Yang kita harapkan mudah-mudahan bila kita mati bersih, Allah Ta'ala salimkan semua sifat jahat dengan sifat-sifat baik. Kan kita diberitahu bila kita naik haji tu, kenapa pakai ihram putih saja? Itu zahirnya. Kan kita diberitahu bila kita pakai ihram, ya Allah, Engkau pakaikan tubuh aku ini dengan pakaian yang bersih, yang Kau redha. Bersih, sebersih-bersihnya wangi, Engkau pakaikanlah ya dalam rohani aku dengan pakaian yang bersih. Buangkanlah semua pakaian-pakaian yang kotor dalam rohani aku, sehingga aku mati tidak membawa sifat-sifat yang kotor. Kerana Engkau Maha Suci, ya Allah, Engkau tak akan menerima yang kotor, hanya menerima yang suci. Illa man atallaha biqalbin salim, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat itu ialah satu hari di mana apa saja, ya, anak ke, pengikut ke, penyokong ke, harta yang banyak ke, tak memberi apa-apa makna, kecuali illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang salim, hati yang diberi pakaian oleh Allah dengan pakaian-pakaian yang baik-baik. Antaranya Allah pakaikan dengan pakaian taubat, diikuti dengan pakaian sabar, diikuti dengan pakaian syukur, diikuti dengan pakaian khauf, takut kepada Allah, diikuti dengan pakaian roja, hati hanya memandang Allah, bergantung pada rahmat Allah, diikuti dengan pakaian zuhud, diikuti dengan pakaian tawakal, diikuti dengan pakaian redha, diikuti dengan pakaian mahabbah, diikuti dengan pakaian mengutamakan akhirat. Ada 10 ni bersih hati kita, Allah sempurnakan tahliyah. Tahliyah ni artinya berhias ya. Tahliyah, tahalli. Kalau tahliyah kha itu membuang sifat-sifat yang jahat. Tahliyah menghias, Allah hiaskan dalam hati kita sifat-sifat yang terpuji. Ini semuanya proses ini semuanya berlaku apabila kita belajar ilmu tasawuf, beramal dengan amalan orang sufi, berzikir. Jadi mudah-mudahan apabila saya sudah sebut macam ni, mudah-mudahan kita tahulah apa makna, apa maksud kita berkumpul, kita berzikir, kita bertawajuh, kita bersolok. Apa maksudnya? Maksudnya sangat mulia, sangat berharga. Sifat-sifat jahat ni tuan-tuan, satu je ada pun susah, satu je ada pada diri kita pun, ada dalam hati kita pun susah. Katalah tadi, lawan daripada taubat apa dia? Dosa. Susah. Ada dosa je susah. Katalah hasad, dengki, lagi susah. Katalah apa lagi, marah,
pun susah. Katalah apa lagi ke? Panjang angan-angan keduniaan pun susah. Takbur, sombong pun susah. Semuanya ada 10 sifat-sifat itu. Termasuklah apa ni, dia tidak redha, tak ada sifat redha terhadap apa yang Allah tentukan. Jadi ini semuanya perlulah ditukarkan. Sifat-sifat jahat tadi perlu kita tukarkan dengan sifat-sifat yang baik. Nak kita perlu tu maknanya kita ada cita-cita, ada kemauan. Yang membuangkannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara hadis Nabi, fa idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Apabila kamu lalu di taman-taman surga, hendaklah kamu singgah, nikmatilah taman-taman surga itu. Kalau ditanya apa dia taman-taman surga, Rasulullah kata khalaqatul zikri, khalaqah zikir. Jadi kita berzikir ramai-ramai ini atau khalaqah zikir yang kita hadiri itu, ya, mainkan peranan penting di dalam memperbaiki sifat-sifat hati kita, sifat-sifat rohani kita, membuangkan sifat-sifat jahat di dalam rohani kita. Sebab itulah Nabi farta'u, nikmatilah keindahannya, nikmat-nikmat yang ada dalam taman surga itu. Sebab apabila Allah tukarkan sifat jahat dengan sifat baik, berarti kita menerima kurnia daripada Allah, berarti kita bahagia, kita lepas daripada kesusahan. Sebab itulah orang yang buat dosa ni disebut dalam Quran sebagai menzalimi diri, ya. Sebab bila dosa artinya dia mencempakkan diri dia ke neraka. Dan jadi kerana itulah maka dikatakan menzalimi diri. Sebab itu kita disuruh oleh Allah supaya berdoa, Rabbana dhalamna anfusana. Ya Allah, ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri dengan cara melakukan dosa, melakukan maksiat. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna. Kalaulah tidak Engkau ampunkan dosa-dosa kami itu ya Allah, dan tidak Engkau rahmati, lanakunanna minal khasirin, nescaya kami jadi orang-orang yang rugi. Jadi peranan kita berzikir, bertawajuh ramai-ramai ini berjemaah sangat penting. Kita tak tahu apa yang kita boleh dapat dalam masa bertawajuh, kita tak boleh dapat dengan cara beramal sendiri-sendiri. Tak boleh. Masa Imam Ishaq dulu ada juga beberapa kes bila bersolok itu tidak boleh berzikir, tak boleh sembahyang, tak boleh itu, tak boleh ini. Sebab-sebabnya antara lain kerana di dalam hatinya bukan saja banyak dosa, tapi banyak sifat-sifat jahat, sifat-sifat madmumah. Tapi alhamdulillah bila dipimpin masa ke semasa, akhirnya Allah mudah apa itu kurniakan kepada mereka ini rahmat, mudah diampunkan, dibersihkan, digantikan
sifat-sifat jahat tadi dengan sifat-sifat yang baik. Itulah sebahagian daripada tujuan kita berzikir, bertawajuh, bersuruk, ialah supaya menyegerakan dan dapat kepastian bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan tukarkan sifat-sifat jahat kita ni dengan sifat-sifat yang baik. Kerana sifat-sifat jahat, sifat-sifat baik ini, sifat madmumah dan sifat mahmudah ni separuh daripada agama, malahan separuh yang penting. Ya, tadi Imam Ghazali kata ada 40 arba'ina fi usuluddin, 10 tentang ilmu, 10 tentang amal. Ini berkait dengan zahir kita. 10 sifat madmumah, 10 sifat mahmudah. Ini berkait dengan aspek rohani kita atau batin kita. Jadi cuba bayangkan tuan-tuan, bila kita bertawajuh tu, artinya kita cuba nak memperbaiki, nak menghayati 20 asas agama yang berkait dengan rohani kita. Jadi kalau kita tahu tu, tak boleh tinggal. Kalau kita tahu macam ni, insya-Allah kita tak boleh tinggal. Kalau tidak susah asal memanglah kebanyakannya merasa zikir-zikir tak ada apa. Malahan ada juga orang yang belajar tarekat ni dah tinggalkan. Antara lain apa? Zikir Allah ni. Apa dapat? Saya sendiri dengar